Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alright, selamat datang ke Scuba Diving Malaysia YouTube channel. Alright, hari ini kita nak sembang-sembang santai dengan Suhaimi Saleh, ataupun lebih mesra kita panggil dia Abang Mi ya. Kau boleh tak tangan kau tu kata kau tu kau ingat tak rekod ke? Oh, okey. Sorry jangan marah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Selamat datang ke YouTube channel Scuba Diving Malaysia. So, hari ini kita nak sembang-sembang santai dengan Suhaimi Saleh, ataupun lebih mesra kalau kita panggil dia Abang Mi lah. Boleh panggil Abang Mi? Alright, boleh je. Okey. Sebab dah tua, kalau kita nak panggil pakcik tak kena, kesian pula dia kan. So, kita panggil dia Abang Mi lah. Okey. So, sembang-sembang santai hari ni, kita nak buat tajuk apa, iaitu tentang kepentingan dive komputer. Okay, so okay Abang Mi? Yo. Alright, soalan saya yang pertama yang saya nak tujukan pada Abang Mi ni ialah penting ke dive komputer ni dekat semua diver-diver ni? Of course lah, dive komputer ni memang penting lah. Kalau kita tengok daripada segi standard, memang dalam standard menyatakan kan, seorang diver tu dia perlu ada peralatan-peralatan dia kena pakai mask, dia kena ada regulator first stage, dia kena ada second stage, dia kena ada octopus, dia kena ada BCD, dia kena ada fin. Okay. Dan dive komputer adalah peralatan yang disenaraikan di dalam standard dan benda tu wajib. Okay. Dia walaupun kita belajar open water diver pun, dive komputer adalah wajib. Okay. Wajib. Tengok muka dia teruk sangat muka dia, saya nampak tadi. Wajib. Jadi wajib tu okey. So dive komputer ni ada berbagai-bagai jenis dalam market, ada berbagai-bagai brand. Okey. So setiap brand ni ada menggunakan algoritma masing-masing. Alright. Okey. Bukan algoritma masing-masing lah, lebih tepat. Masing-masing ada menggunakan algoritma yang tersendiri. Alright. Okey. So boleh tak Abang Mi terangkan dekat sini apa beza algoritma ni semua, dan ada berapa total algoritma yang digunakan untuk scuba diving punya dive komputer ni? Alright, banyak tu soalan tu. Boleh jawab tak? Agak-agak berani ke tak hari ni? Itulah susah nak jawab ni sebenarnya. Okey, algoritma dalam scuba diving ni sebenarnya memang banyak kan. Contohnya algoritma yang sangat popular sekarang ni is RGBM. Even RGBM ni waktu mula dia keluarkan, dia terlalu banyak variant dia kan? Memang dia RGBM tapi dia ada banyak variant dia. Macam kereta Proton, dia ada banyak variant-variant dia. Kadang-kadang Proton Saga je kot, tapi dalam Saga pun kan, banyak dia punya variant-variant dia. So same thing goes to algoritma yang lain. Kadang kita ada VPM pun dia ada banyak variant-variant dia. Bullman pun ada banyak variant dia. So jangan tak meja sangat Cik Suhaimi sebab speaker kita tangkap. Mic. Okay. Alright. Teruskan. Maafkan saya. Santai kan? Okay. Jadi macam tu lah. Jadi dia variant dia memang ada banyak. Kalau kita nak cakap berapa banyak, kita tak boleh kata algoritma dive komputer ni ada berapa-berapa. Memang dia tak ada. Dia ada banyak. So macam algoritma ni, orang yang buat algoritma ni dia start daripada John Scott Haldane, kemudian lepas tu Dr. Raymond Roger, kemudian Dr. Albert Bullman. Dia ada ramai orang yang buat benda ni. So orang yang buat algoritma ni yang masih hidup ni ada seorang je. Nama dia Dr. Bruce Winkie. Dia yang buat RGBM. So waktu dia buat RGBM ni, waktu mula dia buat tu, setiap kali dia ada benda yang baru, dia akan keluar variant yang baru.
dia akan supersede yang lama-lama. Kemudian bila sampai masa, dia akan create lagi yang variant yang baru, dia akan buang yang lama. Jadi penemuan baru ni dia sentiasa daripada masa ke semasa memang dia orang update. So apa yang kekurangan tu dia orang akan baiki. Akan sentiasa improvise lah. Dia akan sentiasa improvise. Okey. Tak kira apa jenis algoritma pun, dia memang ada banyak variant dia, dan kita tak tahu. Mungkin yang ke depan nanti dia akan ada algoritma yang baru yang direka cipta untuk kepentingan diver kita. Jadi bagusnya algoritma ni berbanding dengan yang teknologi yang pakai dive table dulu. Dive table dulu dia cuma ada dua parameter. Dia ada depth dengan dia ada time, kan? Jadi algoritma ni dia boleh masukkan parameter-parameter yang lain. Sebab dulu kekangan orang dulu, dia tak ada superkomputer. Dia calculation tu, nak buat research tu, dia tak banyak parameter dia yang dia boleh masukkan. Punca-punca orang nak kena DCS ni ada banyak. Dia bukan pasal dia punya depth dengan dia punya time, tapi kadang-kadang disebabkan oleh temperature. Orang rapid ascent, bila you rapid ascent, pressure you berubah, you punya formation bubble you pun berubah. Kemudian untuk orang obesity macam saya, of course betul tendensi untuk saya nak dapat DCF lagi tinggi daripada badan abang Sado macam saya. Jadi algoritma ni dia ada banyak algoritma. So kita tak boleh kata algoritma mana bagus, algoritma mana kurang. Dia tak ada istilah tu. Cuma saranan saya ni, dan komputer ni dia ada banyak. Dia ada start daripada generasi yang tahun 70, 80 apa semua. Cuma saranan saya kalau nak beli dive komputer, belilah dive komputer yang zaman yang sekarang yang kita ada ni, sebab dia dah ambil kira, dia dah update variant-variant yang lama ni. Sebab tu kalau ada setengah dive komputer tu, dia tak ada macam yang sekarang. Kalau tak salah macam you punya CR4 ni, you boleh upload dia punya firmware dia. Jadi bila you boleh upload firmware dia, kalau ada algoritma baru, dia boleh supersede. Kalau you beli yang Divecom yang lama, dia waktu dulu tak ada pun istilah firmware, dia tak boleh nak update pun. So macam mana nak tukar? Tak boleh nak tukar. That's why bagi saya, kalau ada setengah orang yang poyo nak pakai Divecom yang lama, nak bagi nampak macam otai, poyo lupakanlah. So macam itulah cerita dia. So doktor apa tadi nama? Dr. Bruce Winky yang masih hidup. Yang lain semua dah mati. Dr. Strange memang tak pernah terlibat lah dalam pembuatan algoritma. Yang tu salah satulah. Kadang-kadang aku sendiri pun tak faham juga kenapa orang duk cari string-string tu kan. Benda tu benda lama macam katalah sekarang kau pakai CRV kan. Tiba-tiba kau nak cari mega valve, bukan mega valve, yang sebelum mega valve tu apa? Orient. Kau nak pakai Orient. Apa kejadah? Kau pakai Orient, kau bawa orang ketawa kau lah. Orang tak ada kata, Orient. Kan? Kau punya kau otai. Tak ada lah orang kata. So pendek katanya ialah kalau nak beli dive komputer, belilah dive komputer yang baru, the latest. Okay. So itu saranan dia. Okay, so dalam sebenarnya ada berapa? Saya dah tanya tadi tapi saya sahabat lupa. Geram juga saya tapi tak apa, saya tanya balik. Dalam scuba diving punya dive komputer ni lah, ada berapa total algoritma yang digunakan? Tu dah kan? 4, 5, aku dah cakap. Banyak. Cakap banyak. Aku dah cakap banyak. Tapi tinggal lagi kan, macam contoh dia lah, kalau someone yang pakai sheer water, I can't remember the model number. Dia dalam tu dia ada banyak algoritma yang kita boleh pilih-pilih. Ikut suka mak bapak kita. Dan kalau kita terlibat saudara. Kalau tak salah aku, Garmin MK1 tu pun dia ada banyak algoritma, kita boleh pilih algoritma apa yang kita nak. Contoh dia kalau macam sheer water tu, dia memang bagi Bullman dan dia bagi BPM, dan kita boleh pilih kita nak pakai BPM ke kita nak pakai Bullman. Kita boleh select. Bermakna dalam satu dive komputer tu
kita boleh ada option. Kita ada option. Nak Tapi pakai yang mana satu? yang tu yang jenis yang riban-riban. Kan? Tapi kalau yang Dive-Com yang murah-murah yang harga 700 lebih Untuk rakyat 600 marahin lebih, lah. dia tak adalah nak bobor banyak-banyak algoritma. faham. Sebab bila dia orang Ikut pada harga lah. ikut pada dia algoritma ni kan, dia bila dia orang pakai algoritma ni, katalah macam aku buatlah aku punya Dive-Com Sunmi kan, aku buat aku punya dive komputer. So kalau aku nak pakai RGBM, aku kena bayar dekat Dr. Wingy ni sebab aku pakai algoritma dia. Okey. Kalau aku pakai Bullman, aku kena bayar dengan Bullman tu. Kalau aku nak pakai BPM, aku kena bayar dengan BPM tu. So dia terserah lah. Jadi tapi tak ada satu pun dah algoritma ni yang dia boleh claim dia lebih baik daripada yang lain. Okey. Dia tak ada sebab dia tak ada, dia memang is not the problem. Tapi sekurang-kurangnya ya, objektif nak pakai algoritma ni sebenarnya satu saja dia punya objektif dia, Iaitu nak mengelakkan daripada kita kena DCS. So kalau kita tak pakai dive komputer, tendensi kita nak dapat DCS tu tinggi. Contoh dia lah, aku bagilah satu contoh. Katalah kau dive, kau pakai dive table kan, kau dive 40 meter. okey. Dan kau dive 40 meter tu kau boleh stay dalam 8 ke 10 minit. Okey. Tapi yang sampai minit yang kelima kan, within kau punya NDL, tapi kau repeat ascent, kau dah kan, kau rasa kau sampai ke atas kau selamat tak? Confirm tak lah. Confirm tak? Because of kau boleh kena lung overexpression injury ataupun kau kena DCS. Alright. Tapi kalau kau guna dive komputer, kau naik ke atas tu, pressure berubah saja. Dalam dive komputer tu dia boleh model kan, dia tahu sekarang ni formation bubble tu tengah naik, dia akan arahkan kau untuk stop. Dia suruh kau berhenti dekat ceiling depth yang tertentu. Kau kena tunggu situ untuk beberapa minit untuk nak redakan balik formation bubble yang terbentuk tadi tu. Dia akan release dulu. Lepas formation bubble tu dah rata balik, dah tak bahaya, sekali baru dia bagi kau naik. Tapi kalau kita guna dive table, ada ke maklumat tu? Tak ada. sempat pula. Dia kata kau okey je kan. Tak sempat pula nak kira okey, betul. Itulah cerita dia. Jadi apa ni, kalau kau tanya aku kan, apa bezanya dive komputer yang murah-murah dengan yang mahal, itulah dia punya beza dia. Tapi tak kisah apa dive komputer kau pakai, semua dive table yang ada, bukan dive table, semua algoritma yang ada tu pun tak ada satu pun berniat nak bunuh kau. Ya, betul. So macam tu. Daripada kau tak pakai, lagi teruk kan. Jadi yang bagus is siapa-siapa yang belajar dive komputer, siapa-siapa yang Saya tampar ni. siapa-siapa yang belajar open water, belajar diving ni, belilah Wajib. dive komputer, wajib beli. Okay, alright. Okey. Boleh juga boleh juga dia jadi tak wajib kan. Dia ni bengong sikit punya Sebab jawapan. ada setengah diver kata Kan. pakai dive table pun Yalah. better. Jadi cerita ada dia, juga kita dengar macam tu. boleh lah pakai dive table. Tapi kalau kau pergi dive, kau bawa dive table, katalah kau masuk dalam bising kau dive, lepas kau dive tu kan, katalah kau dive tu, kemudian kau nak tahu kau dah boleh naik ke belum, kau bawa keluar lah kau punya dive tu. So kalau kau bawa keluar dive table kau pun, kau tak pakai dive watch, kau tak ada timing device, apa kejadahannya kau nak tahu kau kena naik ke tak kena naik. So kalau nak pakai dive table, boleh pakai dive table, tapi pakailah timing device. Kalau kau dive timing device pun kau tak pakai, table pun kau tak bawa, Lagi hancur. lagi hancur. So macam itulah cerita dia. Jadi kalau kau tanya aku kan, Dive-Com ni wajib pakai ke tak pakai, bagi pendapatan aku, Pendapatan kau pakai je lah Dive-Com. Kalau kau tak mampu nak beli pun, pinjam. kau boleh sewa. Sewa. Kalau sewa pun kau tak mampu, kau boleh pinjam. Kalau kau tak boleh pinjam, Okey. kau curi lah sesuatu dia. Okey, yang tu jangan ikut. Okey, sebab itu juga yang saya amalkan sebenarnya. Bila ada certain kawan-kawan saya yang pergi diving, kadang-kadang dia orang tak ada dive komputer. Tapi apa yang saya buat, bila saya tahu dia tak ada dive komputer, saya akan cuba carikan untuk dia orang, bagi dia orang satu untuk keselamatan dia orang. Okey. So, soalan yang nombor 3 saya nak tanya dengan Abang Mi kita ni ialah
apa bezanya dive komputer ni yang harga riba-riba ni? I mean like harga yang ya 2,500 sampailah ke 6, 7, 8, 9, 10 ribu. Saya tak pastilah ada yang sampai 10 ribu ke tidak. Minta maaf kalau saya salah. Tapi apa beza dia? Divecom yang daripada harga semurah-murah Divecom sampailah semahal-mahal Divecom. Apa beza dia? Boleh dive lebih lama ke? Ataupun safety stop dia pendek sikit ke? So, apa beza dia? Divecom ni yang range harga yang daripada 2,900, 2,500 ke sampai ke 10,000 macam itulah. Okay, dive komputer is dive komputer lah. Macam kita cakap pasal kereta lah. Kereta istilah kereta lah. Whether you pakai kereta kancil ke, you pakai kereta Ferrari ke, kalau daripada Gombak ni kita nak pergi Putrajaya, semua kita akan sampai. It's about style kan. So bagi aku lah kan, kalaulah kita punya menteri lah kan, menteri okay. Kita punya menteri kan, dia nak pakai kereta kancil yang 550 pun boleh. Bukan kata dia tak boleh. 660, maafkan saya. Bukan 550, 660. 660. Kalau dia nak pakai kancil 660, bukan kata dia tak sampai, dia sampai juga. Dia nak naik seorang je kot. Kan? Tapi bezalah. Kalau dia pakai kereta sekarang ni pakai apa? Perdana. Siapa? Mintiri. Mintiri sekarang tak silap saya dia orang pakai Honda. Kalau dia pakai Honda, bukan tak sampai juga, tapi sebab style. It's about style, it's about status kan. Status. Jadi takkanlah Mintiri nak pakai 660 siap dengan driver, convert pula pergi engine turbo L2S semua. Okay. Kemudian lepas tu waktu nak pergi ke Putrajaya untuk ada meeting ke apa ke, kemudian ada yang toteng-toteng yang yang polis miring kat depan tu ada 5-6 baris kan. Tengoklah kereta kan dia escort tu kancil. Jadi it's about style lah, ikut kemampuan lah kan. So terserah kat orang. Ada je orang nak beli Ferrari, ada je orang nak pakai BMW, nak pakai Audi kan. So dia punya preference. So daripada segi peranan dia sama kan. It's about style kan. Cumanya bila Mintiri kan pergi dive kan, pakai Divecom apa nama ni 660 kan. So aku pakai A4 jadi yang bodyguard pakai A4. Bodyguard pakai A4. So kan tengok Mintiri pakai 660. So dia macam itulah cerita dia. Peranan is sama. Kalau nak ada beza pun mungkin adalah beza sikit-sikit. Dan mungkin ada setengah dive komputer tu dia tak ada plane mode, dia tak ada skrin besar, dia tak boleh hantar Bluetooth pergi ke Divecom. Dia tak ada Bluetooth yang nak pergi ke dia punya apps Divelog dia kan. Mungkin dia tak ada features untuk nak lock ke dalam komputer. So yang tu sajalah beza dia, tapi peranan dia tetap yang sama. So macam tu lah kan. Okay, alright. Kita boleh terima lah walaupun Divecom ni kita ada libatkan sedikit tadi pasal kereta kancil apa semua, tapi jawapan tu make sense dan kita boleh terima akal lah daripada apa yang Abang Mi ni dah uraikan. Sebenarnya apa juga cara kita terangkan tu adalah untuk yang penting kita nak sampaikan maklumat tu supaya semua orang kat luar sana faham tentang dive komputer ni. Tak kisahlah kita involvekan kereta ke apa ke, tak kisah, yang penting informasi yang kita nak sampaikan tu sampai dan tepat. Okay, alright. So apa cadangan dan saranan Abang Mi dekat diver-diver baru yang dekat luar sana yang baru certified dan masih lagi belum memiliki dive komputer? Bagi pendapatan saya, pendapatan rendah ke tinggi? Bagi pendapatan saya lah kan, Divecom ni dia sama dengan peralatan-peralatan diving yang lain kan. So nak jadi diver, you not necessary you got to purchase your own regulator
tak payah pun beli BCD sendiri, tak payah pun beli mask sendiri, tak payah pun beli snorkel, fin apa semua. Boleh je kita sewa. Jadi bila kita nak dive, kita sewa lah semua benda-benda ni kalau kita tak nak kan. Tapi ada setengah-setengah benda tu memanglah kita kena beli. Dan kadang-kadang dia ada macam-macam sebab lah. Satu sebab contoh dia macam Divecom ni bagi saya keutamaan saya lah. Sebab Divecom ni benda yang personal staff lah. Personal. Tapi kalau kita pergi mana-mana dive center, bukannya kita boleh pergi Acong saya nak sewa you punya Divecom kan. Kalau dalam boat tu ada 12 orang, nak sewa 12 dive komputer, rasanya mencirit kot. Dive center tu nak cari 12 biji Divecom nak bagi sewa dekat semua dia punya dia punya diver dia meninggal jugalah. Meninggal juga. Jadi kita tahu benda tu susah kan. Benda-benda yang susah tu try lah to get one untuk memang sendiri. Kita tak nafikan ada juga dive center dekat luar sana yang mempunyai facilities untuk diver-diver dia sewa Divecom, tapi bilangan dive center yang macam tu masih belum banyak lagi. So, tapi saya rasa setiap dive center tu akan sentiasa upgrade lah facility dia orang. Kita harapkan macam tu lah juga dia upgrade. So sebenarnya kalau macam diver-diver ni pun same thing goes to macam fin. Kan? Kita boleh jamin ke kalau kita pakai saiz yang pelik-pelik ni, kita pergi ke dive center kita boleh dapat Kaki saya 11. kaki saiz 11 ke ataupun kaki yang saiz yang pelik-pelik. Macam Mak Oli punya kaki. Macam kaki dia 12 saya 12. Lepas tu kaki berbulu pula Berbulu tu. Pula. Lagilah susah nak masuk, nak fit dekat dalam tu kan. Kadang-kadang kan dia nak fitkan kaki dia tu, bulu dia sampai tertanggal. Itu yang masalah dia. Itu. jadi macam tu lah. Jadi ada setengah-setengah benda tu kita recommend beli. Sama juga macam regulator. Kan? Regulator kan, kalau kau berani tak nak pakai regulator aku? Kalau setiap kali kalau air bombak aku muntah, lepas tu aku bagi kau pakai, rasa kau lalu tak nak pakai aku punya regulator. Kalau macam tu, kalau muntah macam tu, nak kalau saya tahu dia orang tu pernah kena TB ke apa ke, saya rasa saya tak berani lah nak pakai. So sama juga. Jadi benda-benda macam tu kan, kita kalau kita concern about the hygiene, kita belilah. Sama juga macam wetsuit. Kau percaya ke kalau wetsuit yang orang pakai tu kan, dia orang tak kencing dalam wetsuit tu? Kan? Diorang tu kalau nak kencing waktu dalam dive tu, ada masa diorang nak pergi buka, nak pergi tanggal dalam air, tak ada dia kencing ni dalam tu. Lepas tu kau nak pakai? Aku tak ada lah. Aku tak pakai wetsuit pun tak ada hal. Saya tak pernah kencing dalam wetsuit. Saya tak pernah kencing dalam wetsuit. Saya tak pernah kencing dalam wetsuit. Kau bohong ke aku? Nampak sangat menipu. Okay. Alright, okay. So ada apa-apa lagi Abang Mi? Saya rasa saya dah tanya semua soalan dekat Abang Mi. So jadi saya rasa persoalan tentang kepentingan dive komputer ni telah pun dijawab. Saya harap kita akan bertemu lagi untuk video yang seterusnya dalam Scuba Diving Malaysia YouTube channel. Bye-bye. Bye-bye. Dalam Scuba Diving Malaysia YouTube channel. Bye-bye. Bye-bye. Wey. Tengok kau pakai kaki, kau pakai seluar tu. Pakai kau ni. Kau boleh juga.